Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Khairul. Saya Nur Sakinah binti Nur Azam, nombor matrik 296589. Kami memilih syarikat Starbucks sebagai topik utama kerja kursus pada kali ini. Saya ingin melakukan pertanyaan ini mengenai pengenalan dan latar belakang tentang syarikat Starbucks. Starbucks ialah sebuah syarikat multinasional swasta yang beroperasi dalam industri kopi dan kafe. Walaupun Starbucks dikenal dengan perlibatannya dalam tanggungjawab sosial korporat dan kelestarian alam sekitar, ini bukanlah matlamat utama syarikat. Matlamat utama syarikat adalah untuk menjana keuntungan melalui penjualan produk kopi dan kafe yang berkualiti. Walau bagaimanapun, Starbucks mempunyai program tanggungjawab sosial dan alam sekitar yang meluas, yang bertujuan untuk memberi kesan positif kepada masyarakat dan alam sekitar. Di peringkat pengurusan pula, syarikat Starbucks diketuai oleh seorang ketua pegawai eksekutif iaitu CEO yang bertanggungjawab menguruskan operasi syarikat. Selain itu, syarikat juga mempunyai lembaga pengarah dan jawatan kuasa yang mengelia pelbagai aspek operasi dan strategi syarikat. Starbucks Indonesia komited untuk mengekalkan kualiti kopi dan juga mengambil berat tentang tanggungjawab sosial, korporat dan kelestarian alam sekitar. Starbucks Indonesia juga telah memperkenalkan aplikasi pembayaran mudah alih iaitu Starbucks Malaysia untuk memudahkan pelanggan membuat pembelian dan mengumpul mata ganjaran. Starbucks juga mempunyai ciri pesanan mudah alih dan bayar yang membolehkan pelanggan memesan minuman dan makanan daripada aplikasi dan mengambilnya di kedai Starbucks yang berdekatan. Selain itu, Starbucks Malaysia turut memperkenalkan teknologi bagi memudahkan pelanggan membuat pembelian dan mengumpul mata ganjaran. Starbucks di Malaysia mempunyai banyak kehadiran di pelbagai lokasi, termasuklah pusat beli-belah, lapangan terbang, universiti dan persiaran. Seterusnya kita akan masuk kepada bidang komunikasi yang digunakan dalam teknologi komunikasi yang terdapat dalam syarikat Starbucks lah. Terdapat 5 bidang teknologi komunikasi. Yang pertama adalah sistem tempat jualan, iaitu POS. Sistem POS digunakan oleh Starbucks untuk menguruskan pembayaran pelanggan. Setiap cawangan Starbucks dia dilengkapi dengan terminal POS yang disambungkan ke rangkaian pusat untuk memproses pembayaran. POS juga membenarkan cawangan menjejaki inventory bahan mentah dan mengatur penghantaran bahan mentah baru. Yang seterusnya adalah aplikasi mudah alih Starbucks. Starbucks juga mempunyai aplikasi mudah alih yang membolehkan pelanggan memesan dan membayar minuman ataupun makanan yang dipilih dalam talian. Dalam amalan ini, pasukan cawangan Starbucks dilatih untuk memastikan pesanan pelanggan diproses dengan cepat dan tepatlah. Selain itu, aplikasi ini juga membolehkan pelanggan mengumpul mata ganjaran dan hadiah sekaligus memberi insentif kepada pelanggan untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah email dan pemesejan teks. Starbucks menggunakan email dan mesej teks untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan ahli pasukan. Dalam amalan ini, Starbucks menghantar email dan mesej teks yang disesuaikan dengan pilihan pelanggan dan memberikan maklumat yang relevan dan menarik. Yang seterusnya adalah sistem komunikasi dalaman. Starbucks menggunakan sistem komunikasi dalaman untuk memastikan semua cawangan berjalan lancar dan cekap. Sistem ini membolehkan pasukan cawangan berkomunikasi dengan pasukan pusat, berkomunikasi maklumat, iaitu berkongsi maklumat lah, dan mengelaraskan kerja. Dalam amalan, sistem ini membolehkan pasukan cawangan berkomunikasi dengan pasukan pusat dan dapat menyelaraskan sebarang kerja yang dibuatlah. Sistem ini juga membolehkan pihak pengurusan memberikan arahan dan mengumumkan maklumat penting kepada seluruh pasukan. So, setiap pasukan tu takkan terkicir ataupun tertinggal sebarang maklumat yang penting. Yang terakhir adalah Starbucks menggunakan sistem rangkaian untuk menghubungkan semua cawangan di seluruh dunia. Sistem rangkaian ini membolehkan cawangan berkomunikasi dengan pusat
dan dengan cara yang lain lah. Yang seterusnya kita akan pergi pada amalan-amalan yang terdapat dalam teknologi komunikasi yang digunakan oleh syarikat Starbucks. Terdapat 5 juga amalan-amalan yang terdapat dalam teknologi komunikasi ini. Yang pertama, keselamatan dan privasi data. Starbucks memastikan keselamatan dan privasi data pelanggan dengan melaksanakan sistem keselamatan yang kukuh untuk setiap teknologi komunikasi yang digunakan. Starbucks juga memastikan bahawa data pelanggan hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan kebenaran pelanggan. Yang ketiga adalah latihan dan penyelidikan. Starbucks menyediakan latihan dan pendidikan kepada pekerja untuk memastikan mereka mahir menggunakan teknologi komunikasi yang digunakan oleh syarikat. Dengan cara ini, pekerja boleh menggunakan teknologi dengan berkesan dan cekap. Yang seterusnya adalah pemantauan dan penyelidikan. Starbucks memantau dan mengelola setiap teknologi komunikasi yang digunakan untuk memastikan semua operasi berjalan dengan lancar dan selamat. Starbucks juga menggunakan alat analisis data untuk memantau prestasi teknologi dan memperbaiki kelemahan yang ditemui. Yang seterusnya adalah flexibility. Starbucks menggunakan teknologi komunikasi yang fleksibel dan boleh disesuaikan dengan keperluan perniagaan yang berubah-ubah. Starbucks juga mengemas kini teknologi yang kerap untuk memastikan mereka sentiasa menggunakan teknologi terkini dan terbaik untuk memenuhi keperluan pelanggan dan perniagaan. Yang terakhir adalah keterbukaan. Starbucks memiliki dasar keterbukaan yang telus dalam penggunaan teknologi komunikasi. Starbucks memberitahu pelanggan tentang cara mereka menggunakan data pelanggan dan mengekalkan privasi data pelanggan. Starbucks juga menyediakan akses kepada pelanggan untuk menyemak dan mengurus data mereka melalui aplikasi mudah alih. Ini secara tak langsung dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan dan memberi kaedah jangka masa panjang untuk syarikat lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Najwa binti Ishak, nombor matrik 296539. Saya akan menyambung tugasan pembentangan yang dilakukan oleh rakan saya. Saya akan membentangkan bahagian kesan amalan teknologi komunikasi. Yang pertama, ia dapat mempercepatkan masa perkhidmatan. Contohnya, perkhidmatan yang dilakukan oleh syarikat Starbucks iaitu menyediakan aplikasi Starbucks dan menyediakan pembelian Starbucks melalui Foodpanda. Hal ini supaya pelanggan dapat membeli walaupun tidak perlu bergerak ke Starbucks itu sendiri. Maka ia dapat mempercepatkan masa pelanggan dan memudahkan urusan mereka. Yang kedua, ia juga memudahkan urusan pembayaran. Pembayaran ni contohnya jika kita menggunakan aplikasi yang telah disediakan disebabkan oleh teknologi maklumat yang terkini yang dah maju, maka pelanggan hanya perlu membeli melalui aplikasi yang disediakan lah, seperti yang saya sebut tadi. Oleh itu ia dapat memudahkanlah pelanggan dalam memesan dan memesan minuman di Starbucks. Yang ketiga, ia juga dapat pengekalan data pelanggan yang berkesan. Contohnya pelanggan yang setia membeli di aplikasi Starbucks itu sendiri ataupun di Foodpanda ataupun di media sosial yang lain, maka Starbucks akan membuat promosi melalui alamat email yang kita telah berikan kepada aplikasi tersebut. Maka pelanggan yang setia tersebut dapat mengetahui info terkini berkaitan dengan syarikat tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan amalan komunikasi yang boleh ditingkatkan dalam meningkatkan syarikat tersebut. Okey, yang pertama, supervisor ataupun ketua kepada syarikat tersebut perlulah bertemu dengan pekerja barista secara berkala. Okey, hal ini contohnya boleh bertemu melalui aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi Zoom
Dengan menggunakan teknologi sekarang, ia dapat memudahkan urusan pekerja dan supervisor tersebut. Tujuan untuk melakukan perjumpaan antara pekerja dan supervisor adalah supaya supervisor di syarikat Starbucks dapat mengenal pasti dan bertanya tentang kekurangan yang terdapat dalam urusan penjualan di Starbucks tersebut. Yang kedua, ia juga boleh membuka maklum balas kepada pelanggan. Contohnya syarikat Starbucks ni boleh membuka maklum balas kepada pelanggan, contohnya melalui membuka ruang komen di aplikasi Starbucks itu sendiri dan menyediakan alamat email Starbucks supaya pelanggan yang tidak begitu gemar dengan urusan penjualan di Starbucks ataupun kekurangan dari segi bahan membuat kopi tersebut kurang, maka ia boleh ditambah baikkan melalui ruang komen tersebut. Yang ketiga, amalan komunikasi yang boleh ditingkatkan oleh syarikat Starbucks juga adalah membuat latihan kepada barista. Contohnya ketua syarikat tersebut boleh membuat latihan kepada barista melalui aplikasi Zoom ataupun merekod latihan tersebut supaya ia boleh dilihat dan digunakan dalam tempoh jangka masa yang panjang dan boleh mengulang kembali cara membuat kopi atau sebagainya. Kesimpulannya, komunikasi yang baik amat penting dalam sesebuah organisasi. Ia juga penting dalam kehidupan manusia itu sendiri, di mana kita perlu mengamalkan ciri-ciri komunikasi yang baik. Ciri-ciri komunikasi yang baik ini dapat dilihat dari segi jelas dan khusus, serta dia menghormati antara satu sama lain, antara pendengar dan pencerita. Malah ia juga ciri-ciri komunikasi yang baik juga perlu diterapkan dalam diri kita sendiri, iaitu dengan memberi tumpuan semasa komunikasi dijalankan serta membuat penjelasan yang jelas dan lancar. Oleh itu, kita sebagai masyarakat ataupun terlibat dalam sesuatu organisasi, maka kita perlu menerapkan amalan komunikasi tersebut dan ciri-ciri komunikasi yang baik tersebut dalam sesebuah organisasi supaya ia dapat membangunkan negara kita, malah meningkatkan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.